Assalamualaikum dan hai. Nama saya Nurul Ain binti Abdul Rahim, pelajar tahun 3, Bachelor Pertanian Sains Ternakan. Perkongsian pada hari ini saya akan berkongsi apakah perbezaan antara madu kelulut dan juga madu lebah. Untuk pertama sekali, untuk terdapat beberapa ciri yang kita boleh bezakan antara madu lebah dan madu kelulut. Antaranya dari segi tekstur. Tekstur madu kelulut kita boleh bezakan dari segi warna. Warna madu kelulut kita boleh dibahagikan kepada dua, iaitu madu putih, madu yang berwarna putih dan juga madu yang berwarna kehitaman. Dari kedua-dua ni kita boleh tahu madu putih berasal daripada kawasan pokok yang bergetah, yang mempunyai bunga yang bergetah. Jadi menyebabkan madu kelulut itu berwarna putih. Dan bagi madu kelulut yang berwarna kehitaman selalunya daripada bunga-bunga daripada hutan, menyebabkan madunya berwarna kehitaman. Dan juga dari segi rasa, madu kelulut juga mempunyai rasa yang masam nak dibandingkan dengan madu lebah. Ini kerana salah satunya terdapat kandungan antioksidan yang dalam madu kelulut adalah lebih tinggi nak dibandingkan madu lebah, menyebabkan madu kelulut lebih masam daripada madu lebah. Seterusnya, untuk dibandingkan kelikatan madu kelulut, madu kelulut lebih cair nak dibandingkan dengan madu lebah kerana kandungan air dalam madu kelulut adalah lebih tinggi dibandingkan dengan madu lebah. Untuk madu lebah pula, saya akan bezakan antara madu lebah tualang dan juga madu ternak. Pertama sekali, untuk warna antara dua madu lebah tualang dan juga madu ternak lebih kurang. Tapi kalau nak dibandingkan, madu lebah tualang adalah lebih gelap nak dibandingkan dengan madu lebah ternak. Jadi seterusnya, tahap kandungan air dalam madu lebah tualang lebih tinggi nak dibandingkan dengan madu lebah ternak. Kajian mendapati kandungan air dalam madu lebah tualang adalah antara 20% sehingga 23%. Manakala untuk madu lebah ternak antara 23% sehingga 24% kandungan air, menyebabkan kalau kita lihat perbezaan kelikatan madu lebah ternak dan madu lebah tualang adalah dari segi kelikatan, di mana madu lebah tualang lebih likat daripada madu lebah ternak. Seterusnya, untuk ciri yang kedua pula adalah dari segi harga. Madu kelulut kalau diikutkan di harga pasaran lebih mahal daripada madu lebah, disebabkan pengambilan madu kelulut adalah dalam kuantiti yang sikit, menyebabkan harganya lebih mahal daripada madu. Dan seterusnya juga, dari segi saiz kelulut juga menyebabkan antara salah satu faktor harga madu lebih tinggi daripada madu kelulut. Saya ada mendapati terdapat lebih kurang satu log koloni untuk madu kelulut. Kita boleh tuai madu antara 300 hingga 500 gram untuk 3 bulan. Dan seterusnya, selepas 3 bulan kita akan dapat berkemungkinan kalau jika kita jaga persekitaran dan tanam bunga yang dalam kadar yang sepatutnya, kita akan hasilkan lebih banyak madu untuk madu kelulut. Disebabkan madu kelulut tidak boleh terbang dalam jarak yang lebih jauh, jadi sepatutnya lebih bagus untuk tanam bunga-bunga di kawasan-kawasan peternakan kelulut. Kebiasaannya di harga pasaran madu kelulut akan dijual antara RM35 hinggalah RM180 mengikut botol lah. Dan saya mendapati ada juga di pasaran terdapat harga yang lebih tinggi, menawarkan harga yang lebih tinggi walaupun kuantiti madu tidaklah banyak, iaitu antara RM200 hingga RM260 bagi
untuk berat 1 kg madu kelulut. Untuk menuai madu kelulut, kebiasaannya purata lebih kurang 4 kilogram untuk setahun untuk menuai madu kelulut. Ini kerana kalau diikutkan, rasa madu kelulut lebih masam daripada madu biasa. Disebabkan juga daripada iklim tropika yang ada di Malaysia, menyebabkan madu di Malaysia adalah lebih masam dan kalau tengok dari segi mata kasar, terdapat buih pada madu tersebut, menyebabkan pasaran madu kelulut kurang menarik perhatian oleh masyarakat di Malaysia. Seterusnya, untuk bagi perbezaan untuk madu lebah pula ialah harga untuk madu tualang lebih tinggi nak dibandingkan dengan madu ternak, kerana proses untuk menuai dan ataupun mengambil madu tualang adalah mengambil risiko yang tinggi, dan salah satunya juga madu lebah mempunyai sengat, dan itulah ada risiko untuk pekerja yang mengambil madu, untuk risiko diri mereka untuk mengambil madu daripada pokok tualang. Dan pokok tualang juga merupakan pokok yang tertinggi dan memberi risiko untuk mereka untuk menuai madu tualang dan menyebabkan harganya yang lebih tinggi. Kebiasaannya harga madu tualang adalah antara 110 hingga RM150 bagi 300 gram sahaja. Yang tu adalah harga yang standard untuk para peniaga jual madu tualang. Tapi kalau nak dibandingkan dengan madu ternak yang biasa, madu ternak ni senang untuk dijaga, disebabkan kebiasaannya madu ternak ni mempunyai bahan yang tak sepatutnya ada, contohnya antibiotik dan semuanya, menyebabkan kesan sampingan kepada pengguna jikalau mengguna dalam kuantiti yang agak banyak dan menyebabkan diabetes. Dan seterusnya juga untuk peternakan madu lebah ternak, mereka jarang sekali tanam pokok di kawasan sekitar peternakan. Mereka hanya memberikan air gula untuk hasilkan madu dalam kuantiti yang banyak, menyebabkan penggunaan madu ternak ni banyak digunakan seperti dalam kuih-muih dan pelbagai lagi. Dan untuk ciri yang ketiga dan yang terakhir untuk tentukan perbezaan antara madu kelulut dan juga madu lebah adalah dari segi khasiat. Khasiat untuk madu kelulut adalah disebabkan mempunyai rasa yang masam dan juga yang ada sedikit manis, disebabkan kandungan antioksidan yang tinggi dan bagus untuk badan. Ada kajian mengatakan bahawa madu kelulut ni dapat mencegah daripada penyakit kanser dan penyakit diabetes. Saya juga ada terbaca di mana ada seorang pensyarah daripada Universiti Putra Malaysia menjalankan penyelidikan berkenaan dengan madu kelulut, di mana terdapat 85% madu terhalus, iaitu trihalulose, di mana tidak banyak yang ada dalam madu-madu lain, hanya ada dalam madu kelulut sahaja, di mana kandungan trihalulose ni dapat membantu kepada penyakit yang menghidap penyakit diabetes. Untuk dari segi khasiat bagi madu lebah tualang mempunyai salah satu antimikrobial yang di mana boleh mencegah daripada jangkitan penyakit, contohnya daripada penyakit yang disebabkan daripada E. coli. Jadi kita boleh menggunakan salah satu cara menggunakan lebah madu tualang untuk mencegah daripada penyakit tersebut. Terdapat satu penyelidikan di mana dalam madu tualang terdapat kandungan flavonoids dan phenolic, di mana kedua-dua elemen ini dapat memberi
dapat membantu kepada konsumer dari untuk melawan daripada radikal bebas yang ada dalam badan mereka. Radikal bebas ni selalunya berpunca daripada cahaya matahari, pencemaran udara. Jadi penggunaan madu tualang dalam kehidupan seharian dapat mengurangkan lagi lah radikal bebas yang selalu kita kena setiap kali kita keluar. Dari segi itu untuk khasiat dari segi madu tualang. Dari segi khasiat madu ternak ni tidak banyak disebabkan cara peternakannya macam kurang dipraktikkan, di mana untuk peternakan madu ternak ni hanya menggunakan air gula untuk hasilkan madu yang lebih banyak. Dan kebiasaannya penggunaan madu ternak ni sebenarnya digunakan seperti untuk kuih-muih dan seperti juadah untuk hari raya, dan kebiasaannya dijual di kawasan pasar raya, dan susah untuk dan kebiasaannya madu tualang juga susah untuk dijual di kawasan pasar raya, dan kebiasaannya perlu mendapatkan kelulusan daripada pihak tertentu. Bagi pendapat saya, untuk bezakan yang mana lebih baik antara madu kelulut ataupun madu lebah sebenarnya tidak penting, kerana dalam Al-Quran juga turut mengatakan bahawa dalam surah An-Nahl ayat yang ke-68 hingga ke-69 bahawa tidak spesifik maksud dalam ayat itu tak spesifik pun antara madu kelulut ataupun madu lebah, di mana bila kita konsum madu tersebut akan memberikan benda yang baik dan baik untuk kesihatan dan mampu menyembuhkan penyakit yang ada dalam badan kita. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.